Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Syafiqah binti Zakaria akan membentangkan tajuk PLC, penggunaan video mekanisme dehidrasi alkohol dalam pembelajaran kendiri pelajar. Alat kolaboratif yang dipilih ialah diskusi kes. Ini ialah ahli kumpulan kami, kumpulan Chameleon, yang terdiri daripada 5 orang pensyarah daripada unit kimia KMM. Kami telah bersepakat memilih topik mekanisme kimia organik. Hasil daripada perbincangan dan pengalaman mengajar, tajuk ini memerlukan jam mengajar yang banyak. Tajuk ini juga merupakan pengalaman baharu untuk pelajar. Oleh kerana mereka belum pernah berbahasa mekanistik, pelajar cenderung untuk tidak berminat dan bosan berada di dalam kelas. Tambahan pula dengan kaedah pembelajaran secara konvensional. Oleh itu, kebiasaannya pelajar akan mengambil langkah akhir dengan menghafal sahaja setiap mekanisme tanpa memahaminya terlebih dahulu. Objektif diskusi kes yang pertama ialah mencadangkan satu kaedah pembelajaran alternatif agar SLT dapat digunakan secara optimum dalam mempelajari mekanisme tindak balas kimia organik. Seterusnya, menyediakan inovasi ABM digital bagi membantu pelajar mempelajari mekanisme tindak balas kimia organik. Hasil daripada perbincangan, kami memilih satu strategi pelaksanaan blended learning dengan menjadikan flipped classroom sebagai kaedah alternatif pembelajaran. Seterusnya, berdasarkan objektif kedua, kami bersepakat menghasilkan satu video mekanisme tindak balas dengan memilih tajuk dehidrasi alkohol. Penghasilan video dimulakan dengan merakam nota pembelajaran kepada video menggunakan aplikasi Screencast-O-Matic. Kemudian, video tersebut dimuat naik ke YouTube. Daripada aplikasi Edpuzzle, kami mengimport video tersebut dan menyuntingnya dengan menambah 7 soalan pemahaman tentang mekanisme dehidrasi alkohol. Seterusnya, video yang mempunyai soalan pemahaman tersebut dihantar kepada pelajar sebagai tugasan di luar waktu kelas. Objektif penghasilan video ini adalah seperti berikut. Yang pertama ialah untuk mengoptimumkan SLT dalam topik 12.0 hydrocarbons. Manakala objektif yang kedua ialah untuk membantu pelajar menulis mekanisme tindak balas dehidrasi alkohol dengan betul. Kumpulan sasaran bagi kes diskusi ini ialah seramai 12 orang pelajar MEKA. Berdasarkan dua objektif ini, kami membentuk 3 kaedah yang akan digunakan bagi mengukur kedua-dua objektif tersebut. Berdasarkan objektif pertama, penyelidik akan membuat uji lari terhadap tempoh masa yang diperlukan oleh pelajar dalam menyelesaikan tugasan video. Manakala terdapat 2 kaedah yang digunakan untuk mengukur objektif kedua. Kaedah yang kedua ialah penilaian berdasarkan soalan aneka pilihan di dalam sisipan minit keberapa video. Kaedah ketiga, ujian penulisan mekanisme tindak balas. Seterusnya ialah pelaksanaan kes diskusi. Di dalam bahagian ini, terdapat 2 kitaran pelaksanaan hasil daripada penambahbaikan pada kitaran pertama. Selepas berjaya membangunkan video, pelajar menonton video sambil menjawab soalan pemahaman dengan menggunakan aplikasi Edpuzzle. Tugasan ini dilaksanakan di luar waktu kelas dengan menggunakan sebahagian daripada 5 jam waktu non-face-to-face yang telah diperuntukkan bagi topik ini. Hasil daripada pembelajaran kendiri tersebut, pelajar diberi satu ujian mekanisme dehidrasi alkohol di dalam kelas tutorial. Bagi mengukur objektif inovasi yang pertama, kaedah uji lari terhadap tempoh masa yang diperlukan oleh pelajar menyelesaikan tugasan di luar waktu kelas telah dilakukan. Bagi topik ini, 5 jam telah diperuntukkan sebagai waktu non-face-to-face berdasarkan spesifikasi kurikulum kimia semester 2. Uji lari yang dijalankan mencatatkan tempoh selama 14 minit bagi menyelesaikan tugasan ini. Tugasan ini melibatkan video yang berdurasi 9.37 minit beserta tempoh menjawab 7 soalan pemahaman. Dengan mengambil kira literatur daripada Journal of Academic and Business Ethics, anggaran pelajar mampu menyelesaikan tugasan non-face-to-face ialah selama 25 hingga 30 minit daripada 5 jam yang diperuntukkan bagi topik ini.
Baki jam non face to face boleh digunakan untuk subtopik-subtopik yang lain. Hasil daripada jawapan 7 soalan pemahaman tentang dehidrasi alkohol, soalan 1 dan soalan 5 mencatatkan peratusan pelajar betul yang rendah. Penjelasan terperinci tentang kesalahan ini telah dilaksanakan ketika sesi face-to-face tutorial. Manakala hasil ujian penulisan mekanisme tindak balas, kesemua 12 orang pelajar telah mendapat markah 60% ke atas. Peratusan ini menunjukkan pelajar telah lebih bersedia menghadapi ujian, pelajar telah berusaha menyelesaikan tugasan dan pelajar telah memahami dan mengingati langkah mekanisme. Pelajar 9 dan pelajar 10 mencatatkan peratusan yang agak rendah. Hasil analisis jawapan mereka didapati pelajar gagal menulis produk akhir dengan betul kerana tidak berjaya menulis proses rearrangement. 2 orang pelajar ini gagal menulis proses rearrangement kerana di dalam video tugasan yang diberikan tiada menyentuh penerangan tentang kestabilan karbohidrat ion dalam proses rearrangement. Namun, jika dilihat dari segi positif, 10 orang pelajar yang telah berjaya menulis proses rearrangement dengan betul telah menunjukkan sikap proaktif. Mereka mengambil inisiatif yang lebih dalam mempelajari mekanisme dehidrasi alkohol walaupun tiada penerangan tentang kestabilan karbohidrat ion di dalam video tersebut. Oleh itu, pelajar 9 dan pelajar 10 telah diberikan tugasan untuk menonton video yang menerangkan proses rearrangement di dalam kitaran kedua. Hasil daripada tugasan penulisan mekanisme dehidrasi alkohol, didapati pelajar 9 dan pelajar 10 mendapat markah yang penuh iaitu 100%. Di dalam bahagian ini, refleksi diambil kira berdasarkan objektif diskusi kes dan juga objektif inovasi. Melalui objektif diskusi kes, strategi blended learning dan flipped classroom dapat membantu pensyarah memenuhi spesifikasi kurikulum dengan kapasiti jam waktu mengajar yang diperuntukkan. Manakala penghasilan video menggalakkan pelajar melaksanakan pembelajaran kendiri dan lebih bersedia sebelum menghadiri kelas tutorial. Seterusnya, berdasarkan objektif inovasi, pelajar memanfaatkan video ini sebagai salah satu tugasan 5 jam waktu non-face-to-face yang telah diperuntukkan di dalam topik 12.0 hydrocarbons. Dengan penghasilan video, dapat membantu pelajar menulis mekanisme dehidrasi alkohol dengan betul. Video tersebut juga boleh diakses di YouTube pada bila-bila masa. Perubahan tingkah laku pelajar amat ketara apabila mereka sendiri telah bersedia lebih awal sebelum memulakan sesi tutorial. Pelajar amanah apabila diberikan tanggungjawab melakukan tugas di luar waktu kelas. Perubahan yang positif ini sekaligus menaikkan motivasi pensyarah yang mengajar juga. Terdapat 2 penambahbaikan yang boleh dilakukan terhadap inovasi ini. Video yang berdurasi 9.37 minit boleh dipisahkan kepada beberapa komponen subtopik mengikut minit keberapa video bagi memudahkan pelajar untuk membuat rujukan. Selain itu, penyelidik juga mencadangkan supaya video bagi 9 mekanisme tindak balas yang lain boleh turut dibangunkan untuk kegunaan PDP. Secara keseluruhannya, diskusi kes ini mampu menangani masalah di dalam PDP. Hasil daripada perbincangan, tercetusnya idea pelaksanaan blended learning melalui kaedah flipped classroom. Penghasilan video telah menyebabkan pelajar lebih bersedia sebelum hadir ke kelas dengan memanfaatkan waktu non-face-to-face. Hasil dapatan kes diskusi dan juga video mekanisme tindak balas telah disebar luas kepada pensyarah unit kimia KMM, pelajar dan pensyarah kolej-kolej matrikulasi. Video yang telah dimuat naik di YouTube sehingga kini telah mencapai 1.1K jumlah tontonan. Sekian, terima kasih.